Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kali ni video ni cikgu rekodkan untuk bagi penerangan kepada awak sekalian berkenaan dengan PK ni, pelaporan amal sains untuk kod 1511 sains SPM nanti deh. Okey, PK ni cikgu terdedah masa awal tahun itu. Mungkin ada juga untuk mari ko masa cikgu terdedah ataupun untuk ingat ko. Deh, jadi hari ni cikgu rekod video sekali lagi. Nak tunggu buat Google Meet ni, saya pun tak tahu jugalah Pak awak ni free masa bila ni. Senyap, tak ada siapa pun minta dengan cikgu suruh buat Google Meet. Kalau boleh pakatlah kalau cikgu buat Google Meet. Untuk sore 2 orang masuk, letih juga cikgu nak ulang balik tu. Jadi cara terbaik cikgu rekod video, kalau awak tak faham awak boleh dengar banyak kali lah. Okey, untuk PK ni, dia sebenarnya berkait dengan tingkatan 5 dan tingkatan 4 dua tingkatan ni. Masa tingkatan 4, awak kena melaksanakan PK untuk 3 kali, sebanyak 3 kali. Masa tingkatan 5, sebanyak 3 kali juga. Okey, 3 kali masa di tingkatan 4 adalah berkenaan dengan tajuk-tajuk di tingkatan 4. Okey, bagaimana nak tahu ni tajuk mana ni? Tajuk tu awak boleh tengok dekat link yang cikgu dah hantar dari WhatsApp tu. Cikgu suruh awak join Google Classroom tu kan. Bila awak klik link tu dan awak tekan join, awak akan masuk ke page cikgu lagu ni lah. Page kelas kita lah, umpamanya kelas kita dalam ni deh. Segala bahan berkaitan dengan subjek sains, cikgu akan maklum dalam ni. Okey, cikgu akan bubuh dalam ni. Okey, pertama sekali awak pergi dekat classwork. Bila awak tekan classwork, awak boleh tengok dekat tepi ni topik. Okey, ni adalah topik-topik sains dalam tingkatan 4. Okey, lah ni cikgu tengah upload topik bab by bab lah. Lah ni baru cikgu upload sampai bab 7. Jadi disebabkan kita ni dalam PDPR jadual untuk sains tak ada deh. Jadi subjek SMU awak pun tak ada sains. Kita pun kemungkinan lepas ni cikgu pun tak boleh nak kata lah. Kita akan jumpa balik dalam kelas kedua. Jadi untuk nanti tingkatan 5 mungkin penatlah sikit kalau awak kalau sebab kita tak belajar banyak bab deh dalam tingkatan 4. Seingat cikgu tingkatan 4 saya sempat ajar awak sampai bab 3 ke bab 4. Deh, bab 3 ke atau bab 4. Jadi dalam Google Classroom ni cikgu akan masukkan sebanyak boleh nota-nota ataupun bahan rujukan. Jadi awak kena belajar sendiri. Dan sebagai persediaan awak untuk naik ke tingkatan 5. Okey, kalau tingkatan 5 awak nak pulun pula tingkatan 5 lagi, tingkatan 4 lagi. Bukan subjek sains je. SPM subjek lain pun awak nak pulun juga. Subjek lain pun ada juga awak tingkatan 4 tak belajar. Jadi tak pecah kepala pula. Gitu. Jadinya kalau ada waktu hujung-hujung minggu ke, masa cuti ke, awak buatlah. Awak study deh. Cuba belajarlah, tengok video, cuba dengar faham atau tak faham. Kalau cikgu bagi latihan, awak tak ada masa pula sebab awak mungkin nak fokus pada subjek SMU awak kan. Okey, berbalik pada Google Classroom kita ni. Okey, awak tengok tepi ni, cikgu dah buat satu topik untuk nota, satu topik untuk PK, tingkatan 4 deh. Okey, tengok bahagian nota. Okey, dekat nota ni ada cikgu masukkan di SKP. SKP ni macam silibus awak lah untuk tahun ni. Lepas tu tutorial cara awak nak hantar tugasan guna Google Classroom. Kalau ada orang tak reti, tak tahu nak hantar gana, awak boleh tengok tutorial ni. Dan ni adalah buku teks awak tingkatan 4. Okey, kalau awak nak tengok secara online. Okey, pergi dekat topik ni, PK tingkatan 4 tahun 2021. Okey, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis. Okey, yang pertama, awak tengok bawah sekali. Sorry, bukan ni lah, tengok ni . Ni cikgu tulis maklumat berkaitan PK. Sini pun awak dah boleh nampak bahan dan material apa awak cikgu masuk. Okey, kalau awak klik dekat sini, okey, ada 3 bahan. Berkaitan dengan PK. Ni lah cikgu kata panduan-panduan tu. Ramai tanya cikgu nak buat lagu mana tak faham, nak buat lagu mana tak faham. Okey, pertama sekali baca dulu maklumat apa cikgu masuk dalam ni. Okey, objektif PK awak boleh baca sendirilah. Okey, format dan konstruk yang ditaksir. Kita try klik. Okey, klik hot ni. Okey, apa ada dalam konstruk yang ditaksir? Konstruk yang ditaksir ni maksudnya
cikgu mengukur awak, cikgu bagi markah awak berdasarkan ni. Poin-poin ini. Okey, saya bagi markah, saya akan tengok cara awak merancang eksperimen, menjalankan eksperimen. Sepatutnya benda ni saya nilai awak masa dalam makmal, masa buat eksperimen lah. Gitulah deh. Tapi sebab sekolah kita ni tak ada makmal, jadi cikgu nak tengok awak pergi tabung uji tu betul ke tak, cara awak nak kendalikan bahan dan radas tu betul ke tak, cara awak nak merancang eksperimen tu susun bahagian dulu ke, ataupun sukat bahagian dulu ke. Sepatutnya masa tu lah cikgu nilai awak. Jadi disebabkan kita tak ada makmal, jadi cikgu hanya bagi panduan kira-kira cikgu nilai awak hanya dalam kelas. Gitu dah, lebih kurang gitu, nilai dalam kelas. Dan bila nilai, laporan pun kena ada sekali. Nilai dan laporan. Jadi masa cikgu nilai dalam kelas, cikgu akan nilai lah komitmen awak dalam kelas lagu mana. Cikgu bagi hijau, cikgu bagi arahan, awak respon ke tak respon. Okey, yang pertama, contohlah ni andaikan berada dalam makmal ni merancang eksperimen. Ada markah untuk merancang eksperimen, lepas tu proses awak menjalankan eksperimen tu, awak buat guna-guna. Ada markah lah tu, cikgu kena nilai. Lepas tu cara awak kumpul dan rekod data. Lagu mana, betul ke tak awak kumpul dan rekod data? Contoh masa yang diambil dalam saat, awak pergi rekod dalam jam. Jadi markah situ akan berkurang. Okey, kemudian mentafsir data dan membuat kesimpulan. Daripada data tu kena buat graf ke, kena bubuh dalam jadual. Lepas tu awak kena buat kesimpulan. Betul ke tak awak buat kesimpulan? Berdasarkan data yang diterima. Semakin bertambah GC, semakin tinggi inersia. Contoh deh. Contoh. Itu kesimpulan awak lah. Maknanya awak faham ke tak apa kaitan data dengan eksperimen awak? Apa kaitan data tu dengan topik yang awak belajar? Kemudian menilai pendapatan eksperimen. Okey, lebih kurang sama juga. Dan sikap saintifik dan nilai murni. Okey, sikap saintifik dan nilai murni lah ni cikgu tengok perangai awak dalam kelas ni. Ni benda-benda ni cikgu akan nilai. Okey, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ni dia ada markah tersendiri. Nanti awak naik tingkatan 5, awak habis SPM, awak nak tulis sekolah, awak akan dapat CJ bukti sekolah, CJ SPM semua kan. Dan salah satu CJ tu adalah CJ PK. CJ PK ni lah nanti dia akan tulis dalam CJ tu, merancang eksperimen awak dapat berapa, menjalankan eksperimen awak dapat berapa, mengumpul dan merekod data pemerhatian awak dapat berapa. Jangan awak kata PK ni tak penting. Sebab kalau awak tak buat PK ni, macam cikgu ayat dalam WhatsApp, awak boleh jadi dalam CJ SPM awak akan ditulis T. Kalau berlaku kes disiplin lah. Disiplin. Tak si buat PK. Contoh dia, tak mari sekolah langsung. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sampai habis tempoh, tak mari sekolah, PK pun tak buat. Jadi awak dalam CJ awak kemungkinan akan dapat T. Ni berdasarkan taklimat yang cikgu dengar lah. Okey, kemungkinan tahu kalau ada perubahan pun tak tahulah, tak lepas kan. Kemudian, kalau awak tak ada pun masalah juga. Bukan senang-senang cikgu boleh bagi markah kosong ke begitu. Kena buat surat melalui JPM, melalui pengetua sekolah. Mak ayah awak pun kena tahu. Dan sebab PK ni bukan kemahuan cikgu ni. PK ni adalah kemahuan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Ni seluruh. Kalau ambil mata pelajaran sains 15 PK wajib kena buat. Okay, macam ujian lisek lah. Dia pelengkap. Kalau awak tak ada PK ni, tak tahulah awak boleh masuk IPT ke tak. Sebab semua dalam sistem IPT nak cek kemungkinan dalam sistem dia boleh cek lah, dia trace nombor IC awak. Lagu mana budak ni PK. Boleh buat eksperimen ke tak. Pandai ke tak merancang. Pandai ke tak menilai data. Okay. Jadi, untuk awak ni senang saja. Cikgu cuma suruh awak buat laporan. Okay, laporan. Cuba dalam cuti sekolah ni buat dulu 1 atau 2. Kalau nak buat semua tu, okey lah. Saya pun faham lah ada masalah lah. Macam-macam ada mesej cikgu. Jaga ayah sakit. Ada mesej cikgu pula. Data internet tak kuat lah. Tak tahu lah lagu mana deh. Jadi kalau selesai dulu masalah awak, beres-beres hantar ke dalam link yang cikgu bagi tu. Okey. Kalau tak boleh hantar ke dalam link yang cikgu bagi, tak reti. Tak reti nak main telefon kau tak ada internet kau lagu mana, nanti buka sekolah hantar kepada cikgu kertas. Awak tulis laporan awak tu. Kalau tak sihat hantar laporan gitu, senang je awak ambil gambar, bagi jelas, bagi terang, masuk dalam link cikgu bagi. Cikgu akan cek melalui situ je.
Okey, lagu mana nak tulis format laporan? Format laporan ni lagu ni. Ni dah, nanti awak klik dalam Google Classroom tu, ada situ format laporan amali. Ada nama, ada tarikh, ada tingkatan. Okey. Tarikh tu berdasarkan bulan yang kita belajar lah. Bulan yang kita belajar. Tengok dekat di SKP tu. Bab 3 dekat bulan berapa. Contoh deh. Agak-agak dekat bulan berapa. Ataupun tarikh tu boleh awak tinggalkan kosong. Nanti cikgu isilah tarikh tu. Okey. Yang pertama kena ada nombor eksperimen ataupun tajuk. Nombor eksperimen ataupun tajuk. Dalam buku teks awak ada nombor eksperimen ataupun tajuk. Okey, contoh deh, cikgu buka buku teks. Okey. Ni buku teks muka surat 38 deh. Nombor eksperimen hak ni 3.1. Tajuk dia apa tajuk? Untuk bahagian A, kadar denyutan nadi manusia berdasarkan jantina. Okey. Tu nombor eksperimen / tajuk. Okey, pernyataan masalah. Apa pernyataan masalah? Ni ada dah. Adakah kadar denyutan nadi manusia berbeza mengikut jantina? Saling sahaja. Tak perlu fikir lagi ni. Peringkat ni awak cuma saling tiru je. Kemudian tujuan. Lepas tu ada hipotesis. Tengok dalam contoh. Tujuan hak ni menyiasat kesan jantina ke atas kadar denyutan nadi manusia. Hipotesis. Perempuan mempunyai kadar denyutan nadi lebih tinggi berbanding dengan lelaki. Okey, lagi. Apa lagi dia nak? Pembalik ubah, manipulasi, bergerak balas, dimalarkan. Okey, tengok pembalik ubah dia dah 1, 2, 3 dia bagi kan. Kemudian bahan dan radas. Bahan dan radas pun ada. Radas, jam randik. Untuk ni dia hanya menggunakan jam randik sahaja. Tak ada guna tabung uji, tak ada berapa deh. Ni cikgu pilih ni eksperimen antara eksperimen umur muda dah lah ni. Deh. Okey, kemudian rajah susunan bahan dan radas. Okey, rajah susunan bahan dan radas ni maksud dia lakaran radas dan bahan tu awak susun lagu mana. Kalau awak buat eksperimen dekat makmal, awak dah susun tabung uji, duduk kat pengepit, pasal dekat kaki retot. Tu lukisan dia lah. Kalau ni lukisan dia hanya adalah ini gambar tangan ni. Tiru je. Tiru kau tekak pun, terpulang lah pada awak. Okey. Kemudian prosedur. Prosedur lepas tu ada pemerhatian atau keputusan. Ni prosedur. Saling je 1, 2, 3, 4. Kemudian keputusan. Keputusan pun tiru sahaja dia. Cuma bahagian ni kosong ni sepatutnya awak kena buat dan kena cek. Berapa denyutan nadi untuk lelaki, berapa awak dapat, perempuan berapa awak dapat. Duduk rumah lagi seni. Cek nadi ayah awak, cek nadi abai awak, cek nadi kakak, cek nadi mak, tok ke, tok ayah ke, nenek ke, opah ke. Cek. Cara nak cek denyutan nadi, kita dah belajar dalam buku teks. Ni harap baca lah. Taklah cikgu boleh balik deh daripada kisah puzzle. Kalau payah-payah pun, awak Google. Try cari kadar denyutan nadi normal, lelaki berapa, perempuan berapa. Tulis je sini nilai dia berapa. Jangan tinggal kosong. Cuma dia dah bagi kerangka awak keputusan ni tulis dalam bentuk lagu mana. Okey, kemudian apa lagi? Mentafsir data. Mentafsir data ni maksud dia cara awak nak nilai data. Inilah mentafsir data ni. Dia beri siap dah. Soalan dan juga kesimpulan pada awak. Isu awak buat kesimpulan. Adakah hipotesis eksperimen ini diterima? Berapa hipotesis tadi? Tengok atas ni. Perempuan mempunyai kadar denyutan nadi lebih tinggi berbanding lelaki. Betul ke tak lebih tinggi? Berapa awak dapat tadi? Awak cek mak awak dengan ayah awak. Betul ke tak? Kalau diterima, tulis diterima. Okey, apakah kesimpulan eksperimen ini? Buat pula kesimpulan. Okey, kesimpulan boleh jadi awak ambil ni lah. Perempuan mempunyai, dia hipotesis dia kesimpulan ni lebih kurang lah. Maknanya kesimpulan ni awak mengiyakan balik benda tu. Kemudian awak mentafsir perbincangan ni. Perbincangan. Ni perbincangan ni. Adakah terdapat perbezaan kadar denyutan nadi antara murid lelaki dan murid perempuan? Maknanya kita boleh teka dah lah. Apa dia ni? Mentafsir data tadi. Kita tengok berdasarkan data. Kita royak deh. Mana tinggi? Nadi jatuh ke ataupun nadi retina. Lepas tu perbincangan. Bolehlah bincang awak tulis apa huraian. Apa kata denyutan nadi retina ni lebih tinggi pada orang lelaki. Okey, lepas tu kesimpulan. Kesimpulan ni pun boleh ambil sini je. Apa dia? Ada. Okey.
Ni adalah laporan. Jadi ada 3 eksperimen. Okey, jadi tadi cikgu dah panduan cara-cara awak nak buat laporan PK ni kan. Kemudian tengok lagi dalam Google Classroom ni, cikgu dah masuk ke 3 jenis eksperimen. Sepatutnya 3 ni kita kena buat lah. Pelajar kena buat dan hantar pada cikgu. Okey, contoh yang pertama eksperimen 3.1. Awak klik dekat sini. Dekat luar ni kau awak boleh baca penerangnya. Tapi kalau lebih jelas tu, awak klik kat situ deh. Awak klik dekat situ. Okey, nanti ada dekat instruction. Pelajar dikendaki memaknai laporan lengkap PK bagi eksperimen berikut. Okey, eksperimen 3.1 ni dia ada A, B dengan C. Kalau buka buku teks. Okey, ni buku teks eksperimen 3.1 ada A, B dan juga C. Jadi awak kena jawab semua tu, kena buat. Kemudian laporan PK haruslah ditulis dengan tulisan tangan. Sebab apa tak boleh tarik? Sebab PK ni sepatutnya dinilai dalam makmal. Dalam makmal tak ada lah orang pergi buat laporan guna komputer, dia buat eksperimen lagi, dia buat guna komputer, tak ada. Biasanya dia dalam makmal, lepas dapat result memang pelajar on the spot dia akan tulis keputusan tu dalam kertas dengan tulisan tangan. Jadi awak sepatutnya tulis dengan tulisan tangan. Biar jelas molek Sebab saya takut ada tulisan tak jelas, dakwah dia tak jelas, dia ambil gambar, dia masuk tolak dalam ni, saya tak boleh nak baca. Kalau boleh jelas molek lah. Kemudian cikgu dah upload dalam ni kalau awak klik ni adalah helaian dalam buku teks. Ni helaian eksperimen awak ni lah. Takut nanti awak nak cari dalam buku teks cikgu ni eksperimen mana ni tak jumpa. Muka surat soyok lah berapa, adik soyok lah, cuti sekolah PDPR, adik main buat jet lah. Jadi cikgu dah masuk ke dalam ni, awak boleh wujud sini eksperimen 3.1. Okey, untuk eksperimen yang kedua, nanti cara awak nak upload tu awak tengoklah tutorial yang cikgu bagi tu Okey, untuk eksperimen yang kedua adalah eksperimen 6.1. Eksperimen 6.1 bersurat 124 dan 125. Okey, boleh tu tengok dekat buku teks awak, dekat sini pun cikgu dah masukkan. Kemudian eksperimen yang ketiga, eksperimen 6.2. Eksperimen 6.2 ni mengkaji pertumbuhan anak benih kacang hijau. Kacang hijau tu lah, orang buat bubur tu. Dan umpama awak tanam dia, awak boleh nak buat sendiri pun boleh kalau ada kacang hijau rumah, terus awak tanam, awak kena ukur ketinggian dia tu setiap hari. Dia ada data dalam buku teks. Kalau gitu lagi bagus. Awak terah eksperimen. Boring-boring kuah-kuah. Duk saja rumah macam aku nak main telefon. Kau terahlah buat eksperimen. Cikgu pilih ni eksperimen antara eksperimen hak wajib dibuat berdasarkan arahan KPM, berdasarkan arahan kementerian, dan eksperimen hak mudah-mudah ni cikgu pilih. Ada eksperimen hak payah lagi pun ada. Okey. Eksperimen 6.1 ni membanding kekuatan tulang yang padat dengan tulang berongga. Ni jangan kejut, bukan saya sugi teh dekat tulang awak dah, pergi katuk-katuk dah. Baca dekat buku teks. Eksperimen ni hanya kaji, dia cuma letak beban atas meja je. Satu beban, dia letak atas meja, ada kaki dia padat, satu lagi kaki dia tu berongga. Jadi awak mana lagi kuat. Okey, situ pun awak boleh fikir secara logik lah. Cikgu pilih ni eksperimen dah senang-senang, banyak boleh jawab. Okey, lagu mana cikgu nak tahu berapa orang pelajar yang masuk dah join classroom ni? Lah ni 9 orang baru ni. Daripada kelas awak, 3 tepat ada 31 tak silap cikgu. Amal lagi ni tak masuk. Nanti minta tolong maklum pasal-pasal kau sain-sain. Okey, kalau siapa tak faham, boleh WhatsApp ke cikgu. Okey, personal kau nak WhatsApp dalam group kau, ataupun dia tanya sain-sain. Senang sangat dah. Awak tengok buku teks je ni. Okey, kalau ada sebarang perubahan, nanti cikgu akan maklum dari masa ke semasa. Untuk mula-mula ni try dulu buat yang 3.1. Jangan buat 3.3 pakai mahat. Try buat 3.1. Awak PM ke cikgu, ayat cikgu saya dah upload jawapan saya. Nanti cikgu check betul ke tak saya buat. Okey, baru saya check, saya kata okey. Boleh next buat pula eksperimen kedua dah. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.